Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Saya Khairuniza Atira binti Khairuzaman, nombor matrik A173559. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai falsafah dan juga kehidupan. Seperti yang kita ketahui, falsafah dan kehidupan terbahagi kepada 3 pencirian. Yang pertama, falsafah teoretikal, yang kedua, falsafah praktikal dan yang ketiga adalah falsafah baru. Falsafah teoretikal telah pun diterangkan oleh kumpulan sebelum ini, jadi saya akan teruskan dengan falsafah praktikal. Falsafah praktikal merupakan bidang-bidang falsafah di mana hasil diskusi falsafah boleh digunakan dalam disiplin-disiplin tertentu. Antara contoh bidang-bidang di dalam payung falsafah praktikal adalah falsafah ekonomi, falsafah politik dan juga falsafah sosial. Di dalam falsafah praktikal, terdapat 4 perincian. Yang pertama adalah etika, iaitu perincian mengenai falsafah buruk ataupun baik. Etik memberikan banyak maksud, antaranya adalah akhlak, tata susila, kesusilaan dan juga etika. Etika juga memberikan maksud prinsip akhlak, ketatasusilaan dan juga ilmu etika. Menurut kamus-kamus lain, etik bermaksud sistem prinsip akhlak, peraturan-peraturan perilaku, manakala etik juga bermaksud sains yang menumpukan perhatian kepada akhlak di dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik ataupun buruk. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Ia juga melibatkan tanggungjawab dan juga akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Sebagai contoh, etika perkhidmatan awam yang melibatkan kaki tangan awam. Falsafah politik iaitu perincian yang kedua bagi falsafah fizikal adalah politik merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan di dalam sesuatu pemerintahan. Sistem politik amat penting dalam menjadi akar kepada kaedah kepada kelangsungan sesebuah negara. Dalam perbincangan mengenai politik, falsafah politik merupakan salah satu cabang kepada ilmu sains politik yang menjadi dasar sesuatu pembawaan politik. Falsafah politik membicarakan bagaimana untuk mencapai sesuatu pemerintahan yang ideal, yang menekankan tentang kebahagiaan, pemerintahan yang baik, keadilan yang menyangkut pada pemerintah dan juga rakyat. Dalam falsafah politik, terdapat beberapa ciri yang boleh digariskan. Yang pertama adalah preskriptif. Preskriptif diambil daripada bahasa Inggeris iaitu prescribe yang bermaksud sesuatu yang perlu dilakukan yang telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini, seorang ahli falsafah politik perlu berperanan dalam memberi penyelesaian kepada masalah yang berlaku di dalam masyarakat. Ciri kedua pula adalah subjektif. Subjektif adalah satu pendekatan atau penyelidikan sesuatu masalah yang bertentangan dengan pendekatan objektif atau bebas nilai. Untuk suatu kajian yang ingin dapatkan pendapat yang jujur dan juga tulen, mestilah bebas nilai. Tetapi dalam penilaian subjektif seseorang ahli falsafah, perlulah merasai sendiri kelemahan sesuatu keadaan sebelum memberikan penilaian kepada apa yang akan berlaku. Seterusnya adalah theoretical. Falsafah politik juga adalah bersifat teori misalnya. Pandangan Plato terhadap idea keadilan. Baginya, keadilan itu adalah meletakkan suatu kepada tempatnya. Bermakna sesuatu kemahiran atau kerja perlulah diberikan kepada orang yang tahu dan pakar di dalam sesuatu dan seseorang itu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mencapai keamanan dan tidak memberi tugas kepada orang yang tidak layak. Ciri seterusnya pula adalah normatif. Normatif ini menentukan peraturan dan juga kebiasaan sesuatu masyarakat. Ia menjadi perkara yang mendasar dan garis pandu dalam masyarakat terutama dalam perbincangan mengenai cara bernegara, panduan kepada pemimpin dan juga garis bagaimana masyarakat perlu berurusan di dalam sesebuah negara. Demikianlah penerangan saya mengenai falsafah politik. Saya akan meneruskan pula pada perincian yang seterusnya iaitu falsafah ekonomi. Falsafah ekonomi adalah apabila soal keadilan dikaitkan dengan perkara-perkara dan isu dasar mengenai ekonomi.
Ia menimbulkan persoalan falsafah. Hasil perbincangan daripada pemikiran falsafah boleh dipraktikkan dalam ekonomi, seperti dalam isu pembahagian sumber antara lapisan masyarakat. Juga hasil perbincangan ini, ahli falsafah boleh membawa kepada economic justice. Perincian falsafah praktikal yang terakhir adalah falsafah peradaban yang menerangkan mengenai falsafah perkembangan budaya dan juga tamadun manusia. Peradaban merujuk kepada keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup seseorang. Selain daripada falsafah teoretikal dan praktikal, terdapat juga kemunculan falsafah-falsafah baru seperti falsafah ekonomi, falsafah politik, falsafah alam sekitar dan juga falsafah teknologi. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan. Nama saya ialah Somsak Intratep, anak lelaki Pontip, dan nombor matrik saya ialah A174-997 dari kursus Sains Bahan daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Saya akan membincangkan mengenai falsafah ekonomi. Pertama sekali ialah falsafah ekonomi. Falsafah ini membincangkan tentang perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Contoh pertama ialah, apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi atau economic justice? Keadilan ekonomi boleh dirujuk kepada konsep wajar dan setimpal. Konsep keadilan ini sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi dalam sesebuah masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, gagasan keadilan sering dikaitkan dengan distribusi pendapatan. Keadilan dalam distribusi pendapatan sering diertikan sebagai kesetaraan yang lebih besar terkait dengan pendapatan yang diterima oleh individu atau keluarga dalam sesuatu masyarakat. Di sini, konsep keadilan ekonomi tidak bererti bahawa kita harus membuat distribusi pendapatan sepenuhnya secara sama rata. Tetapi, ini lebih mengarah ke konsep bahawa mereka yang memiliki pendapatan rendah harus dipastikan bahawa mereka mampu bertahan harian. Dalam kata erti lain, mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan penting yang digunakan seharian secara mencukupi, termasuk dalam hal makanan, tempat tinggal, rawatan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Contoh persoalan seterusnya ialah, bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resources secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Bagi persoalan ini, terdapat pelbagai cara yang boleh dipraktikkan. Antaranya ialah, mereka yang berada di peringkat atasan dalam sesebuah struktur organisasi haruslah memikul tanggungjawab mereka dengan amanah, jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi supaya allocation of resources dapat dilakukan secara adil dan saksama. Pihak atasan atau pihak eksekutif yang menentukan keputusan mengenai allocation of resources sewajarnya, secara rasional dan setia kepada tanggungjawab yang diberi supaya segala unsur-unsur negatif seperti rasuah dan embezzlement dapat dielakkan. Persoalan dasar terakhir yang boleh diwujudkan daripada falsafah ekonomi ialah, bagaimana keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam
pembahagian sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Bagi pelbagai jenis pemikiran dan ideologi yang boleh digunakan untuk memberi jawapan kepada soalan tersebut. Salah satu daripadanya ialah penggubalan undang-undang yang mementingkan keadilan ekonomi. Undang-undang tersebut haruslah berupaya untuk memastikan bahawa pembahagian sumber antara lapisan masyarakat berbeza-beza boleh dilaksanakan secara adil dan telus supaya setiap lapisan masyarakat dapat menjamin kehidupan yang selesa serta aman dan damai. Seterusnya, hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi atau melalui persoalan economic justice boleh diguna pakai supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil lagi dalam pembahagian economic resources atau sumber. Selain itu, ia juga dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil. Dengan itu, falsafah ekonomi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak ada pertikaian yang fundamental mengenai dasar kerajaan mengenai pembahagian ekonomi ataupun allocation of resources dalam sesebuah masyarakat ataupun daripada lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Thank you, Somsak. Nama saya Chu Shen. Umur saya 21 dan sekarang saya tinggal kat Puchong, Selangor. So, saya dari Material Science juga dan saya merupakan pelajar tahun 2 dan so bagi slide yang seterusnya ia adalah tentang falsafah politik. Yang falsafah politik ni dia menjawab persoalan apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan. Tapi sebelum itu kita perlu faham apa itu politik. Politik definisi dia berbeza daripada orang kepada orang. Tapi yang maksud dia tu datang dari mana, iaitu politik. Perkataan ni dia sebenarnya datang dari perkataan politika yang bermaksud hal-hal yang berkenaan dengan sebuah bandar, iaitu politika. Ini merupakan satu title buku bagi Aristotle, seorang ahli filosofi pada zaman Yahudi dulu-dulu. Seterusnya, perkataan ni pun tukar jadi politics. Politics ni dia lama kelamaan dia pun tukar jadi politik yang kita faham. So, ini merupakan politics. Yang politik ni dia berkenaan rapat dengan government atau kerajaan. So, kerajaan ni apa? Bagi seorang, kami yang semasa kita fikir tentang kerajaan, kita akan fikir tentang parlimen. Tapi juga ada yang ada negara yang bukan menggunakan sistem demokrasi perlembagaan. So mereka pun ada konsep kerajaan yang berbeza. So, apakah kerajaan yang baik? Apakah bentuk kerajaan tu? So, bentuk kerajaan ni berbeza dari negara ke negara. Bagi negara Malaysia, kerajaan kita adalah dibina daripada seorang yang di-Pertuan Agong yang akan menjadi
bukan ketua negara tapi simbol negara. Dia juga ketua kepada tentera dan ketua kepada ketua kepada agama. Okay, so selain daripada itu, yang dari atas ni sampai bawah ialah politik. Bukan politik, ahli politician, iaitu orang yang memberi cadangan atau mengadakan sesi perbincangan, sesi perdebatan dalam sesi perbahasan tentang hal ehwal negara dan cara-cara untuk membaikkan negara ni. So, apakah sebuah kerajaan yang baik? Dalam hati kita pun ada faham tentang ada kebaikan dan keburukan dalam kerajaan kita. Tapi apakah yang boleh dicakapkan sebagai baik dalam kerajaan kita? So, ini bertentanganlah dengan falsafah politik ini. Lepas itu, apakah ciri-ciri yang akan memberikan sebuah kerajaan menjadi sebuah kerajaan yang baik? Dia ada good governance. So, yang ciri-ciri ni kita boleh nampak, seperti sebuah kerajaan yang yang akan mendengar nasihat atau mendengar aduan daripada rakyatnya dan membantu menyelesaikan masalah tu dengan cepat. Ini merupakan salah satu ciri yang good governance ni. Good governance pun mudah jika kita tiada rasuah. Kes rasuah ni pun akan menyebabkan sebuah negara tu, dia punya kerajaan, dia image tu akan cacat atau hancur. So, selepas ni, falsafah politik ni dia akan memberikan hasil yang praktikal dan dia bertujuan untuk memberi nasihat kepada kerajaan berdasarkan sistem kerajaannya. So, seperti negara kita akan memberikan hasil dan nasihat menggunakan sistem demokrasi. Selepas itu, yang dalam Plato bukunya The Republic, dia memberikan sebuah yang buku ni actually dia tentang dia tentang konsep keadilan dan konsep yang ideal. Apa itu ideal? Dan dia memberikan prinsip-prinsip politik yang ideal yang boleh digunakan dalam sebuah pemerintahan. So, yang Plato ni, dia dalam buku ni dia pun ada cakap tentang apakah konsep seorang yang ideal, apakah ciri-ciri sebuah kota atau bandar yang ideal. Yang ni pun dalam buku The Republic, salah satu Plato punya buku. So, akhirnya, kesimpulannya, sistem kerajaan seperti demokrasi, liberal demokrasi, marxisme dan komunisme adalah berkaitan dan berpunca daripada falsafah, dan kita boleh cakap falsafah politik lah. Okey, sampai situ aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Chu. Seterusnya, saya, Asma binti Hanafiah A173483 akan menerangkan tentang falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar ia merujuk kepada persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar. Alam sekitar pula adalah dimaksudkan dengan alam kehidupan yang dihuni oleh manusia, haiwan dan tumbuhan di bumi ini. Gabungan dua perkataan ini iaitu alam sekitar telah membentuk falsafah alam sekitar yang membawa maksud bagaimanakah manusia mengeksploitasi kebijaksanaan mereka dalam mereka berinteraksi dengan alam ini. Dengan menggunakan kebijaksanaan mereka ini, manusia melakukan pengkajian untuk mendapatkan kebenaran dan memahami makna kehidupan yang sebenar.
Perkembangan falsafah alam sekitar telah muncul sejak zaman awal lagi, iaitu sejak tamadun Greek. Aristotle adalah satu-satunya ahli falsafah yang terawal yang hampir mendekati falsafah alam semula jadi dari perspektif ekologi. Beliau mengenal pasti tentang keperluan untuk satu pemerhatian terhadap biologi dan geologi. Bagaimanapun, beliau tidak berminat untuk melindungi alam semula jadi ini. Beliau berpendapat semua kejadian di alam ini adalah untuk kegunaan manusia serta perbuatan manusia adalah juga telah ditentukan oleh alam ini. Oleh itu, manusia tidak boleh dipersalahkan terhadap apa jua tindakan mereka. Begitulah penjelasan terhadap falsafah alam sekitar. Walau bagaimanapun, penjelasan ini adalah berdasarkan pendapat ahli-ahli pengkaji barat yang mengkaji falsafah alam sekitar berdasarkan pendekatan seperti persoalan tentang hidup dan kehidupan, cabang-cabang dan teori-teori falsafah dan melakukan kajian terhadap falsafah barat yang terdahulu. Walau bagaimanapun, apa yang dapat difahami berdasarkan huraian di atas, falsafah alam sekitar itu adalah bagaimana manusia itu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk berhubung dengan alam sekitar. Kebijaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah daripada apa yang dibekalkan oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam mencari kebenaran melalui penelitian punca, proses asas atau asal-usul sesuatu elemen alam tersebut. Falsafah alam sekitar ia wujud kerana adanya masalah alam sekitar yang telah melanda manusia sehingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis ataupun krisis alam sekitar. Krisis alam sekitar mempunyai skop yang luas bermula dari aspek pencemaran bunyi sehinggalah kepada kemerosotan kualiti udara, tanah, air dan kepupusan tumbuhan serta haiwan. Disebabkan masalah alam sekitar ini terjadi, maka wujudlah persoalan-persoalan yang timbul seperti apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Manusia bersangkutan dengan alam. Manusia memerlukan alam untuk kelangsungan hidup dan alam juga memerlukan manusia untuk memeliharanya. Manusia harus mensejahterakan alam, bukannya memusuhi alam. Manusia akan disayangi oleh alam semesta jika manusia mensejahterakan alam ini. Dengan sifat kasih sayang manusia, maka alam semesta akan terpelihara. Dengan sifat kasih sayang manusia, tidak akan berlaku pemusnahan, hutan yang tidak terkawal, peperangan, penindasan dan pembunuhan. Persoalan yang seterusnya ialah apakah makna alam ini bagi manusia? Alam ini haruslah dihormati oleh manusia yang merupakan pengguna sumber alam yang terbesar. Sumber alam ini tidak boleh didominasi dan dieksploitasi demi memenuhi kepentingan nafsu manusia semata-mata, tetapi ia sepatutnya dihargai dan dikagumi. Manusia perlu prihatin terhadap sumber alam bukan sahaja diambil manfaatnya secara zahir, tetapi secara batin, iaitu merasakan kegaguman yang sukar bagi mereka untuk menciptakan sedemikian indah rupanya. Persoalan seterusnya ialah adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakan bagi kepentingan ekonominya untuk keselesaan atau adakah alam ini sesuatu yang lebih dari sumber ekonomi semata-mata? Manusia memperakui keselesaan hidup jika alam semula jadi di sekeliling mereka berada di tahap yang cukup terbaik dan terkawal. Sebaliknya, mereka menjadi gelisah dan mengalami ketidakselesaan hidup jika sekeliling mereka yang hanya dipenuhi dengan pencemaran udara, longgokan sampah, pencemaran air, kepanasan global dan sebagainya. Terdapat dua kategori manusia yang akan menggunakan alam sekitar
seperti golongan manusia yang berfikiran terbuka dan golongan yang tidak berfikiran terbuka. Mereka yang tidak berfikiran terbuka akan menggunakan alam ini untuk mempergiatkan ekonomi mereka bagi kepentingan sendiri untuk mendapatkan keselesaan tanpa menghiraukan keadaan alam sekitar yang semakin binasa. Manakala golongan yang berfikiran terbuka akan berusaha sedaya upaya untuk memperbaiki kebinasaan alam sekitar dengan menggunakan kaedah pencegahan dan perawatan. Kaedah yang sedia ada pada hari ini seperti Akta, Undang-Undang Alam Sekitar, penyelidikan saintifik, peralatan yang mengurangkan pencemaran adalah kaedah rawatan, sementara kaedah pencegahan adalah amalan beragama. Perkara ini sebenarnya telah ada dalam setiap diri manusia, cuma mereka tidak menghiraukan kehadiran agama tersebut sama ada disengaja ataupun tidak disengajakan. Pengalaman beragama bermaksud kita mempraktikkan segala suruhan agama dan meninggalkan perkara yang ditegah seperti tidak membuang sampah ke dalam longkang dan sungai. Maka, kalau kita menganggap alam ini adalah sesuatu yang merupakan tempat kita bernaung, tempat kita mencari rezeki dan tempat kita menjalinkan hubungan yang harmoni antara manusia sesama manusia, manusia dan alam sekitar, dan persekitarannya, sudah tentu etika yang timbul terhadap alam sekitar akan berbeza. Kita akan menjadi lebih eco-friendly terhadap alam sekitar dan kita tidak melakukan sesuatu yang memusnahkan alam sekitar seperti yang didapati pada hari ini. Seterusnya, saya memberikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih atas penerangan yang lengkap tersebut. Nama saya Muhammad Syahzan bin Ahmadul Aziz dan memegang kad matrik A176121. Pelajar Fakulti Sains Teknologi, berkhusus Sains Bahan. Saya akan menerangkan tentang falsafah teknologi. Wujudnya teknologi ialah kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua pada abad yang ke-19. Bukan itu saja, malahan dari beribu-ribu tahun yang lamanya, dari zaman purba hingga ke zaman moden, manusia dari pelbagai kaum dan tamadun telah berjaya memajukan bidang teknologi atas landasan kerohanian dan moral. Contohnya, teknologi pembuatan kereta, teknologi pembuatan kapal terbang, telefon pintar, televisyen, internet dan banyak lagi. Persoalan yang timbul tentang falsafah teknologi ialah, pertamanya, apakah yang dimaksudkan tentang teknologi? Teknologi ialah sebahagian daripada usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Teknologi juga boleh ditafsirkan sebagai suatu alat untuk mencapai satu tujuan, iaitu akhir sekali manusia yang akan menetapkan tugas ataupun tujuan suatu teknologi untuk diciptakan dan bagaimana ia harus digunakan. Persoalan kita yang kedua ialah hubungan manusia dan teknologi. Hubungannya ialah teknologi itu bergantung kepada manusia untuk ditetapkan tujuannya dan bagaimana ia harus digunakan, dan bukan sebaliknya, iaitu teknologi yang menetapkan manusia. Persoalan ketiga ialah, apakah sifat teknologi itu sendiri? Teknologi tidak semestinya bersifat kebendaan dan juga teknologi tidak semestinya serupa dengan ilmu pengetahuan sains. Teknologi sebenarnya sering disalah tafsir
bahawa teknologi itu ialah sama maknanya dengan ilmu sains. Sebetulnya, teknologi itu bergantung kepada kebijaksanaan manusia untuk memanipulasi ilmu sains itu. Yang keempat, adakah teknologi boleh kita anggap sebagai sambungan kepada diri manusia? Iaitu, is technology an extension to the human self? Ataupun teknologi itu dianggap sebagai suatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri. Misalnya, teknologi membuat bom atom, senjata nuklear, ataupun teknologi yang berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin akan mengambil alih kehidupan manusia suatu hari nanti. Tapi, berdasar pada pandangan technological literacy, berdasarkan daripada technological literacy, teknologi didefinisikan sebagai human innovation, iaitu inovasi manusia. Teknologi boleh menyelesaikan masalah yang kita sebagai manusia boleh menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan menambahkan keupayaan manusia melalui teknologi. Jadi, teknologi boleh kita anggap sebagai sambungan kepada ciri manusia. Dan juga saya suka untuk membacakan satu artikel yang sangat bagus. In the modern world, the use of technology does not consider a moral value, such as technology has helped to bring about destruction and decency to human society and the environment. It's time to review the definition of technology so that religion and social value are taken into account for the betterment of human race. Petikan ini mengingatkan kita supaya memahami balik definisi teknologi supaya agama dan poin sosial boleh dibaiki atau ditambahbaikkan bagi umat manusia. Petikan ini juga berkata bahawa teknologi banyak mendatangkan keburukan ataupun kemusnahan pada pada masyarakat manusia dan alam sekitar. Jadi, petikan ini mengingatkan kita untuk melihat balik apakah itu teknologi supaya kita sebagai manusia boleh faham apa itu teknologi dan apa yang teknologi sedang buat kepada kita dan bukan sebaliknya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syazan. Boleh teruskan dengan slide seterusnya. Terima kasih. Adakah falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti falsafah di barat? Bagi persoalan tersebut, terdapat dua pihak iaitu mereka yang bersetuju dan mereka yang tidak bersetuju. Bagi mereka yang bersetuju, sebabnya ialah konsep falsafah tidak harus disempitkan tetapi dilonggarkan. Semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan sedikit sebanyak dalam ciri-ciri falsafah dan kalangan ahli falsafah serata dunia sudah boleh diterima sebagai falsafah. Falsafah haruslah bersifat inklusif supaya kita boleh menerima ilmu-ilmu yang lain tentang alam, manusia dan sebagainya dari luar masyarakat barat sebagai pemikiran falsafah. Bagi mereka yang tidak bersetuju, sebabnya ialah apa yang terdapat dalam pemikiran timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara hidup yang betul
dan baik seperti yang terdapat dalam keagamaan mereka. Ia merupakan cara mereka membentangkan pandangan alam mereka yang tidak semestinya mempunyai satu sokongan yang rasional kerana bersifat metafizikal dan juga bersifat emosi. Ia tidak diterima sebagai kaedah yang legitimate ataupun yang sahih dalam falsafah barat. Pandangan ini tidak boleh diterima dan tidak wajar kerana yang pertama, falsafah barat juga ada yang bersifat sedemikian. Umpamanya, teori-teori metafizik mereka mencerminkan pandangan alam mereka yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan yang rasional 100% tetapi lebih bersifat imajinatif tentang alam dan sebagainya. Kalau dikatakan falsafah barat itu berasaskan hujah-hujah rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan falsafah pasca modernisme yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tetapi merupakan penentang kepada rasionaliti sendiri? Aspek bukan rasional seperti emosi dan intuisi yang boleh difahami oleh pasca modernis sebagai logocentrisme. Itu saja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Sekian, terima kasih.